bantuan khas penduduk terjejas banjir diumum esok. Lebih 700 calon SPM terjejas banjir duduki kertas bahasa Melayu dan bahasa Inggeris April depan. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Atika Naim, berita wilayah edisi 1 Mac membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Melaka mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijangka membuat tinjauan lokasi banjir di negeri-negeri pantai timur meliputi Terengganu dan Kelantan esok. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Perdana Menteri bakal mengumumkan beberapa bantuan khas kepada penduduk terjejas. Berhormat Perdana Menteri akan melakukan lawatan esok ke dua-dua negeri dan saya kira pengumuman akan dibuat oleh Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai bantuan wang ehsan dan bantuan-bantuan lain kepada mereka yang terkesan ekoran daripada bencana banjir di Pantai Timur. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Dungun Wan Hassan Muhammad Romli. Datuk Dr. Abdul Latif turut menjelaskan sejak 26 Februari lalu, Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB mengadakan mesyuarat pada setiap hari berhubung situasi banjir dalam negara. Manakala seramai 10,000 anggota pasukan penyelamat terlibat membantu penduduk terjejas banjir. Kita ke perkembangan banjir di Terengganu. Penduduk terjejas menunjukkan kenaikan walaupun cuaca panas sepanjang hari ini. Daerah Kemaman kekal mencatatkan bilangan penduduk terjejas paling ramai. Dan untuk perinciannya bersama rakan setugas Azrul Faizal Jusuh yang kini berada di lokasi. Azrul, silakan. Baik, terima kasih Atika. Kini saya berada di Cukai Kemaman untuk yang terkini banjir di Terengganu dan apa yang boleh saya kongsikan, cuaca agak baik pada hari ini sepanjang hari di seluruh Terengganu dan namun begitu sebelah pagi tadi sebenarnya ada sedikit penurunan dari segi penduduk terjejas, namun sebelah petang ini dilaporkan ada kenaikan pula dan ini telah pun disahkan oleh pihak Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri sehingga ke pukul 4 petang tadi telah pun dilaporkan seramai 1,637 penduduk terjejas telah pun dipindahkan. Itu antara data yang terkini telah pun mengalami kenaikan daripada 1,670 dan PPS pula telah pun ada penurunan dari 117 kepada 111 PPS di seluruh daerah dan antara daerah yang paling terjejas itu tempat yang saya berada sekarang itu di daerah Kemaman dengan seramai 8,734 penduduk terjejas di 29 PPS. Manakala daerah kedua yang paling terjejas itu di Dungun dengan 3,106 dan berada di 10 PPS. Manakala bagi daerah Hulu Terengganu ada sedikit penurunan iaitu seramai 2,626 penduduk di 16 PPS dan lain-lain daerah di Besut seramai 431 dan Setiu 403 dan juga di Marang seramai 5 penduduk terjejas dan di Kuala Nerus seramai 534 penduduk terjejas di 5 PPS dan juga di Kuala Terengganu seramai 498 orang di 6 PPS. Ini merupakan salah satu faktor kenaikan oleh faktor air di bahagian hulu, lembangan sungai di hulu telah pun tiba ke kuala-kuala utama di daerah negeri ini dan kini di Kemaman Cukai merupakan tempat yang paling terjejas
akibat fenomena tadi, dan juga sekaligus juga air bertembung dengan fenomena air besar pada sebelah malam tadi, dan juga dijangkakan akan terus berlaku pada sehingga 5 Mac ini. Itu adalah peringatan diberikan oleh pihak berkuasa kepada seluruh penduduk yang berada di sepanjang pesisir sungai ataupun di lembangan sungai Kuala untuk bersedia dipindahkan pada bila-bila masa sahaja. Dan untuk rekod bagi sungai-sungai utama di negeri Terengganu yang dilaporkan masih lagi berada di paras bahaya ataupun bahaya, iaitu berada di Sungai Kemaman di Kampung Paman dan juga di Sungai Dungun di Jambatan Jerangau dilaporkan mengalami ataupun melaporkan status paras bahaya. Dan yang terkini juga yang boleh saya kongsikan, pihak berkuasa masih lagi terus memantau khususnya di daerah Kemaman, dan masih lagi berlaku operasi pemindahan penduduk terutama di kawasan penduduk di Kampung Bukit Mentok yang dijangkakan akan mengalami kesan yang besar akibat pertemuan fenomena air hulu dan juga air pasang besar pada malam nanti. Jadi nantikan lagi untuk informasi kami di RTM. InsyaAllah kami bawakan untuk anda di masa ke masa, dan seketika terus kembali bersama rakan tugas Atikah di studio. Silakan Atikah. Baik, terima kasih Azrul untuk perkembangan banjir di Terengganu. Kita ke Kelantan pula. Bilangan penduduk terjejas di Rantau Panjang meningkat mendadak susulan keadaan banjir luar jangka. Ini menyebabkan pusat pemindahan sementara PPS Rantau Panjang Pasir Mas melebihi kapasiti sehingga sebilangan penduduk terjejas terpaksa berlindung di rumah saudara mara. Ia ditambah dengan kawasan penempatan penduduk terjejas tidak dapat dilalui kenderaan pacuan 4 roda untuk menyalurkan bantuan. Noralia Ramli ada perinciannya. Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Kali ini saya berada di PPS SK Cica Tinggi Pasir Mas Kelantan bagi membawakan perincian mengenai banjir di negeri ini. Jadi saya difahamkan ekoran jumlah penduduk terjejas banjir di daerah Pasir Mas tinggi. Jadi ia mengakibatkan PPS tidak mencukupi. Jadi untuk berkongsian lanjut, saya bersama Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, saya difahamkan kita mengalami isu PPS tidak mencukupi ekoran penduduk terjejas banjir ini tinggi. Jadi mungkin Datuk boleh ulas lebih lanjut? Ya, terima kasih. Sebenarnya isu yang berkaitan dengan PPS yang tidak mencukupi ini kerana kita kena ikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan supaya ada perjarakan, ya. Kita mesti patuh kepada SOP yang telah digariskan oleh MKN. Jadi disebabkan perjarakan inilah menyebabkan terhad. Apabila kita nak pasang khemah, kita tak boleh terlalu rapat dengan bilangan yang tertentu. Jadi menyebabkan berlakunya kapasiti yang tak mencukupi lah. Contohnya kalau keperluan yang biasa mungkin sudah cukup dengan 3-4 kelas. Tapi dengan peraturan MKN ini, maknanya kita kena jarak, jadi menyebabkan kita terpaksa agih kepada sekolah yang lain. Jadi itulah apabila itu yang pertama. Dan yang kedua ialah banjir yang berlaku sekarang ni terutama di Rantau Panjang dan Pasir Mas sekarang ini adalah di luar jangkaan, di mana ramai sangat mangsa-mangsa yang berpindah melebihi daripada kapasiti biasa. Biasanya setiap sekolah yang saya lawati biasanya mencukupi, tetapi buat masa ini sampai ribuan mangsa yang berpindah di setiap sekolah. Jadi inilah yang menyebabkan di antara kekangan kenapa berlakunya masalah yang dihadapi kerana kesesakan yang berlaku. Walau bagaimanapun kita telah membuat berbagai alternatif untuk tambahan PPS untuk memastikan supaya semua mangsa banjir ini dapat diselamatkan dan dapat duduk dengan selesa. Bagaimana pula dengan bantuan bekalan makanan yang telah diatur gerakkan oleh pihak YB sendiri? Alhamdulillah, kita telah berusaha. Yang pertama kali saya mengucapkan jutaan terima kasih terutama kepada JKM dan kepada semua frontliners kita yang membantu dan semua agensi-agensi yang terlibat termasuk sukarelawan, dan saya sebagai ahli parlimen di sini berusaha dari pagi sampai malam bersama dengan sukarelawan, bersama dengan tim kita, bersama dengan jentera kerajaan untuk membantu dan memastikan supaya mangsa-mangsa banjir ini terselamat. Setakat ini alhamdulillah bagi setiap PPS kita bekalkan makanan bermasak, dan bagi PPS yang terputus hubungan yang kita tak boleh sampai ke PPS dengan kenderaan, maka sebab nak masak ni dia kena ada bahan mentah. Nak hantar barang mentah tu tak boleh. Sebab kalau guna bot bekalan tu sikit.
Kalau kita dengan lori tak lepas contoh. Jadi terpaksa kena buat gotong royong masak di situ. Jadi alhamdulillah kita menggunakan khidmat daripada lori yang istilah kampung lori hantu, yang lori tinggi yang 40 tan itu, dan lori inilah yang membantu kita selain daripada lori tentera dan agensi-agensi lain untuk hantar bekalan barang-barang asas kepada mangsa yang tinggal di PPS. Baik, Datuk, mungkin sedikit harapan daripada Datuk sendiri supaya penduduk yang terjejas ini sedikit bersabar dengan musibah ini, Datuk. Ya, Masya Allah. Pertama kali saya bagi pihak kepimpinan dan kepada seluruh kerajaan, pertama kali saya ucap terima kasih bagi mereka yang mematuhi arahan kerajaan, yang berpindah dengan segera apabila diarah, tidak menunggu seakhir. Dan saya harapkan sekiranya berlaku lagi banjir gelombang yang seterusnya, jangan tunggu seakhir, sebab ada di kalangan kita kadang-kadang tunggu malam baru nak berpindah. Jadi saya ucap terima kasih terutama juga kepada NGO. Bukan sahaja agensi kerajaan, NGO juga banyak membantu. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian itu tadi. Baik, saya kira itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Kembali ke rakan tugas di studio untuk perkembangan selanjutnya. Terima kasih Noralia Ramli untuk perkembangan banjir di Kelantan. 708 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 yang terjejas akibat bencana banjir di 7 sekolah di Jajahan Pasir Mas akan menduduki peperiksaan kertas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris pada sidang kedua April depan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, sekolah-sekolah terbabit tidak dapat digunakan sebagai pusat peperiksaan kerana digenangi air hingga menyebabkan calon-calon dan pegawai peperiksaan tidak dapat masuk ke kawasan sekolah. Sekolah terlibat ialah SMK Rantau Panjang, SMK Gual Periuk, SMK Baruh Pial, Mahat Muhammadi Rantau Panjang, SMK Meranti, SMU Arab Al-Falah dan juga SMU Arab Khairiah Banggul Setul. Itulah sekolah yang kita tutup dulu, pusat peperiksaan yang tak ada alternatif. Yang mengambil kira keadaan tempat itu dia tak ada alternatif. Namun begitu sekiranya mungkin petang ini sebagai contoh, tiba-tiba air semakin tinggi dan kita akan maklumkan pada pihak sekolah apakah tindakan yang selanjutnya. Apa yang paling penting, calon tak perlu risau. Kalau mereka pusat peperiksaan mereka ditutup, tidak ada pusat alternatif, ada sidang kedua nanti. So, sidang kedua tak lama, dia bulan April akan ada sidang kedua untuk kertas yang terkesan. Menurut beliau, sekiranya keadaan kembali pulih, calon-calon akan menduduki kertas seterusnya Isnin depan. Pendekatan sama juga diguna pakai bagi calon yang dikuarantin akibat COVID-19. Berbeza di Terengganu, jelas beliau, kesemua calon akan menduduki peperiksaan seperti biasa esok dan mereka yang terkesan banjir telah pun dipindahkan ke pusat peperiksaan alternatif. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Razi turut meminta calon-calon yang menghadapi kesukaran untuk ke kawasan sekolah atau hadir ke pusat peperiksaan supaya menghubungi guru kelas iaitu peperiksaan sekolah atau pengetua. Calon terkesan banjir turut dibenarkan hadir ke pusat peperiksaan tanpa memakai uniform sekolah. Baik, seterusnya untuk perkembangan cuaca semasa di seluruh negara. Langsung bersama Pegawai Met Malaysia, Muhammad Nafizi, Mat Napiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di kebanyakan negeri sekitar Semenanjung pada petang ini, terutamanya di sekitar selatan Perak, Lembah Kelang, Melaka, Barat Johor dan juga di kebanyakan kawasan di sekitar negeri Pahang. Keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka hanya akan reda menjelang awal malam nanti. Dan untuk pengetahuan semua, keadaan cuaca hujan lebat berterusan yang berlaku di sekitar pantai timur Semenanjung kini juga sudah pun mulai pulih sepenuhnya sejak daripada semalam. Dan keadaan cuaca dijangka cerah bagi kawasan-kawasan di sekitar pantai timur Semenanjung ini untuk beberapa hari yang akan datang. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir dilihat turut berlaku di kebanyakan bahagian untuk negeri Sabah pada petang ini, terutamanya di sekitar bahagian Kudat yang mengalami cuaca hujan lebat sejak awal pagi tadi. Dan keadaan cuaca yang lembap untuk negeri Sabah ini termasuklah di beberapa bahagian di sekitar utara negeri Sarawak seperti di Miri dan juga Limbang dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti.
Selain itu, hujan dan ribut petir di beberapa kawasan di sekitar barat negeri Sarawak ini pula dijangka akan reda menjelang awal malam. Kita teruskan dengan melihat keadaan di sekitar kawasan perairan negara pula. Amaran angin kencang dan laut bergelora juga kini telah pun diturun taraf kepada kategori kedua untuk kawasan yang berwarna jingga dan kategori pertama bagi kawasan perairan yang berwarna kuning di sekitar Laut Cina Selatan ini. Namun begitu, keadaan ini masih lagi berbahaya terutamanya untuk sebarang aktiviti perkapalan di sekitar kawasan-kawasan perairan terbabit. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali. Penganjuran ceramah dan kempen fizikal termasuk ziarah rumah ke rumah dibenarkan sepanjang 14 hari kempen PRU Dewan Negeri Johor. Selain penganjur perlu mendapatkan permit daripada PDRM, agensi beruniform ini bertanggungjawab memastikan SOP cegah COVID-19 dipatuhi parti, calon dan pengundi. Perinciannya bersama Alif Ashraf Kamanor. Alif, silakan. Ya, baik, terima kasih Atikah. Penganjuran ceramah, syarahan atau kempen di Pilihan Raya Dewan Negeri PRN Johor dibenarkan dengan kehadiran tidak melebihi 100 orang dan prosedur-prosedur standard SOP yang disediakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebelum ini, penganjur perlu mendapatkan permit daripada Polis Diraja Malaysia PDRM manakala setiap aktiviti hanya dibenarkan selama 2 jam dan tidak melebihi jam 10 malam. Dan untuk mendapatkan perkembangan yang lebih terperinci berkenaan dengan perjalanan kempen PRU Dewan Negeri Johor di Johor Bahru Selatan. Kini saya bersama dengan SCP Rauf Selamat, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Jadi Tuan, mungkin boleh kongsikan dengan kami bagaimanakah trend pematuhan SOP kempen di sekitar Johor Bahru Selatan setakat hari ini? Secara keseluruhannya, saya mendapati bahawa sepanjang tempoh berkempen mulai 26 Februari hingga hari ini didapati tahap pematuhan SOP Pilihan Raya ke-15 Negeri Johor bagi daerah 33 daerah Johor Bahru Selatan adalah memuaskan dan dipatuhi oleh semua parti-parti yang bertanding seperti mereka didapati memohon permit sebelum mengadakan kempen atau ceramah-ceramah atau kempen berkenderaan. Mereka juga didapati mengadakan kempen-kempen di premis yang ditetapkan dalam SOP dan mengikut tempoh masih ditetapkan tidak melebihi daripada jam 10 malam. Ramai 5 orang jentera parti didapati menjalankan program walkabout di tempat-tempat awam seperti di pasar-pasar malam di tempat tanpa mengedarkan apa-apa risalah. Dan juga kita dapati bahawa mereka sentiasa mematuhi SOP MKN dengan memakai pintu muka dan sentiasa menjaga penjarakan fizikal. Jadi Tuan, setakat ini berapakah jumlah permit yang telah diterima oleh pihak polis sendiri? Okey, di IPDJPS setakat ini kita dapat banyak 20 permit polis telah dipohon daripada 20 permit tersebut. 19 permit telah diluluskan dan 1 permit telah ditolak dan tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Sehingga ini jumlah untuk aktiviti yang telah dilakukan di 4 zon di Johor Bahru Selatan berapakah jumlahnya? Setakat ini sebanyak 34 kempen telah dicatatkan yang merangkumi 1 kali ceramah, 18 kali kempen bergerak menggunakan kenderaan dan 15 program walkabout. Jadi Tuan, setakat ini untuk pihak Tuan sendiri, berapakah laporan yang telah diterima dan apakah tindakan yang akan dikenakan kepada mereka? Setakat ini 10 laporan polis telah diterima di mana 3 kertas siasatan telah kita buka kertas siasatan
dan 7 lagi tiada tindakan lanjut. 3 ketasihatan yang dibuka melibatkan seperti kempen tanpa permit. Yang kedua, bahan-bahan kempen yang dipasang berbentuk provokasi dan perbuatan, ada satu kes perbuatan khianat lah. Ada betul laporan yang kita klasifikasi di TTL tadi adalah berkaitan tindakan pasukan penguasa kempen pilihan raya yang menurunkan bahan-bahan kempen yang dipasang di lokasi-lokasi yang tidak dibenarkan ataupun ada unsur-unsur provokasi. Tindakan kita akan menjalankan kesihatan dan akan memajukan kesihatan tersebut ke pihak DPP lah untuk tindakan selanjutnya. Baik, terima kasih Tuan atas maklumat yang dikongsikan jadi Tuan. Terima kasih. Baik, jadi saya rasa itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan kepada anda. Ingat, yang sahih hanya di berita RTM. Saya Arif Ashraf Kamanu melaporkan di IPD Johor Bahru Selatan. Kita kembali ke Kasuburi bersama Atika. Silakan Atika. Baik, terima kasih Alif untuk perkembangan PRU Dewan Negeri Johor. Calon-calon yang bertanding pada PRU Dewan Negeri Johor ke-15 mengambil maklum titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mengingatkan ahli politik supaya fokus menjaga kepentingan rakyat. Menurut calon BN Gambir Syahrizan Jani, tanggungjawab menyelesaikan permasalahan rakyat perlu dikala sebaik mungkin. Rakyat juga bergelumang dengan masalah ekonomi, masalah pendapatan akibat COVID, PKP dan sebagainya. Jadi saya kira perkara yang paling penting pada hari ini adalah bagaimana kita perlukan sebuah kerajaan yang sangat stabil bagi memastikan agenda kita untuk membela rakyat, menjaga kebajikan rakyat. Pandangan sama disuarakan calon PN Gambir Muhammad Solihan Badri dan calon PKR Gambir Naim Jusri. Khidmat kepada rakyat perlu diberi keutamaan manakala kepentingan peribadi diketepikan. Kita sebagai wakil rakyat, memang kita ada gaji, kita ada kedudukan, tapi kita berkhidmat untuk rakyat. Bukan kita berpolitik memperkukuhkan diri kita sendiri, tak boleh. Kita diberi amanah untuk menunaikannya. Jadi semua peringkat pun sama ada Perdana Menteri, Menteri Besar, Esko, ADUN biasa mesti faham apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sama-samalah kita, ahli politik, pemimpin masyarakat untuk kembali ke landasan yang betul dan benar-benar bawa suara rakyat dan ketepikan semua kepentingan peribadi, kuasa dan kedudukan. Rewang bersama masyarakat untuk Majlis Isra' Mi'raj dan ziarah berjumpa guru lama antara aktiviti kempen calon-calon BN di Kerusi Dewan Negeri Semarang dan Seri Medan Batu Pahat. Tidak ketinggalan calon amanah Aminul Huda Hassan yang bertanding di Kerusi Dewan Negeri Parit Yani untuk memberi penghormatan menghadiri majlis pengebumian di Parit Anding 3. Datuk Samsul Bari ketika ditemui berkata kempen bersemuka kali ini membolehkan beliau terus mendekati pengundi di Semarang. Begitu juga dengan Datuk Zulkarnain Kamisan di Seri Medan sempat meluangkan masa berjumpa guru lamanya Fauzan Ahmad sambil mengedarkan kalendar tahun baharu. Apapun SOP yang dikenakan itu adalah lebih kepada ceramah-ceramah besar dan sebagainya. Namun sesi pertemuan bersama dengan warga setempat, baik di kedai kopi, baik di warung, baik di masjid, baik di surau, baik di kerja kahwin, baik di majlis-majlis kecil, berterusan daripada masa ke semasa. So, tetapi yang penting SOP kita harus ikuti. Walaupun kita lihat dalam keadaan beberapa kekangan yang perlu kita lalui, tapi alhamdulillah dalam tempoh kempen yang masuk hari keempat ini, saya sendiri dapat bergerak ke semua lokasi-lokasi tumpuan dan juga lokasi-lokasi yang kita lihat mempunyai ramai pengundi. Tapi kita masih menekankan kepada jentera-jentera agar sentiasa mematuhi SOP bagi kita mengelakkan penularan COVID-19. Bagi Aminul Huda, kempen bersemuka dan media sosial perlu diseimbangkan demi mengelakkan penularan COVID-19. Cabaran jugalah kepada kami yang berusaha untuk menyampaikan maklumat pada rakyat. Kalau kita tak buat ziarah, kalau kita tak pergi, walaupun ada medsos, tapi mungkin tak dapat cover semua kawasan.
Jadi kehadiran kita secara individu tadi, jumpa rakyat tu adalah satu cara yang walaupun nampak tradisional, cara lama, tapi dia tetap memberikan kesan. 56 calon dipertaruhkan BN pada pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor kali ini. 14 daripadanya calon wanita. Apakah taruhan ini boleh memenangi hati rakyat pada 12 Mac nanti? Ikuti laporan wartawan Atikah Makhtar. Calon wanita bagi Dewan Negeri N54 Pulai Sebatang Hasrumiza Hassan menyifatkan keputusan parti yang meletakkan taruhan besar calon wanita kali ini sebagai bersifat matang dalam memantapkan barisan kepimpinan. Baginya, penilaian parti terhadap kaum wanita yang diwakilinya membuktikan tiada sifat pilih kasih dalam pemilihan calon demi pembangunan negeri Johor. Ini kita lihat ada 14 calon wanita yang telah diletakkan sebagai calon di Don-Don untuk PRN Johor. Ini membuktikan bahawa politik yang ditonjolkan oleh kepimpinan Datuk Menteri Besar Johor, Datuk Engineer Hasni Haji Mohamad, memperakui dan percaya bahawa wanita dapat menjalankan tugas dengan lebih baik. Calon sama ada di kalangan wanita ataupun di kalangan lelaki, saya rasa itu bukan satu perkara yang utama. Wanita ini kalau suruh bekerja, memang mereka bekerja bersungguh-sungguhlah. Daripada peringkat dapur, apa masalah di dapur sampailah masalah luar rumah. Sementara calon BN Dewan Negeri N42 Johor Jaya pula berpandangan trend peningkatan calon wanita memperlihatkan kepercayaan parti itu kepada wanita dalam bersama berganding demi kestabilan Johor pada masa hadapan. Kita bukan hari ini baru berkhidmat. Dah 12 saya berkhidmat di kawasan ini. Mereka dah kenal lama dengan saya. Saya rasa itu bukan satu masalah untuk saya bertanding di kawasan ini. Memang saya tahu apa keperluan penduduk tempatan dan saya amat dah memahami keperluan mereka. Bagi pemerhati politik, Dr. Muhammad Nazri Muhammad Nur, kedudukan wanita hari ini dilihat lebih berdaya saing dan mampu menjadi pembuat keputusan seiring lelaki. Bila kita letak kelompok yang berbeza kan untuk mewakili kelompok yang lain kan berbanding diwakili oleh kelompok yang sama. Jadi perwakilan itu akan terus ada dengan jumlah yang signifikan. Kedudukan wanita pada hari ini yang lebih berdaya saing. 12 Mac nanti anda tentukan. Atikah Makhtar untuk RTM. Bersua kembali. Fokus negeri di bawah bayu hari ini, hampir 2,000 ekar tanah pertanian di Pitas terjejas banjir. Laporannya terus bersama Enisia Dolus di Kota Kinabalu. Enisia, silakan. Baik, Atika. Dianggarkan hampir 2,000 ekar tanah pertanian di Pitas terjejas akibat bencana banjir yang melanda daerah itu awal tahun ini, sekaligus menjejaskan separuh atau 1,500 ahli pertubuhan peladang kawasan PPK Pitas. Menyedari hakikat itu, bantuan bakul makanan disalurkan kepada ahli PPK Pitas yang terjejas akibat insiden banjir tersebut. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah yang juga Presiden Kehormat PPK Pitas Datuk Seri Dr. Rudy Awar memaklumkan perkara itu kepada pemberita RTM selepas menyampaikan watika pelantikan kepada pengerusi dan ahli Biro Jawatan Kuasa PPK Pitas yang baru dilantik dan penyerahan bakul makanan kepada ahlinya di Pitas. Datuk Rudy yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pitas berharap barisan ahli jawatan kuasa yang baru dilantik akan terus membantu golongan memerlukan, khususnya yang terjejas teruk dalam kejadian banjir baru-baru ini. Peladang daerah Pitas adalah satu peladang yang lebih mengambil berat tentang kebajikan ahli-ahlinya. Cubalah semua turun padang dan pastikan bahawa rakyat yang ada menjadi ahli di
persatuan masing-masing dapat dibela, dapat diberi bantuan-bantuan. Kita telah mengumpulkan data ini dan akan dikemukakan kepada Kementerian Pertanian, Lembaga Pertubuhan Peladang dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan untuk mendapatkan bantuanlah. Kita berharap supaya ahli-ahli kita yang terjejas banjir ini supaya sentiasa bertenang. Yakinlah kerajaan kita hari ini adalah kerajaan yang sentiasa melihat masalah rakyat dan saya penuh yakin bahawa kerajaan akan memberikan bantuan. Menurut Datuk Seri Rudi, antara perkara yang perlu diberi perhatian PPK PITAS termasuk dana dan aset dengan teknologi terkini serta pemilikan jentera pertanian berskala besar. 2 syarikat dibebas dan dilepaskan oleh Mahkamah Session Sandakan daripada pertuduhan menceroboh hutan simpan dan pembalakan haram di daerah Tongod 7 tahun lepas. Hakim Dharma Fikri Abu Adam membuat keputusan itu selepas pihak pembelaan berjaya membuktikan keraguan munasabah dalam kedua-dua pertuduhan tersebut. Maxland Sendirian Berhad dan Green Berhad. Telah didakwa tanpa kebenaran atau lesen yang sah di bawah enakmen hutan 1968 bang sebanyak 503 pokok balak dalam hutan simpan terus madi di daerah Tongod antara 5 September 2016 hingga 19 November 2017. Pertuduhan itu di bawah Seksyen 20/2 Enakmen Hutan 1968 dan boleh dihukum di bawah seksyen sama. Sementara bagi pertuduhan kedua, kedua-dua syarikat itu didakwa tanpa kebenaran atau lesen yang sah di bawah Enakmen Hutan 1968 telah menebang 54 pokok balak dalam kawasan tanah kerajaan di Kampung Lalampas di daerah Tongod pada tarikh dan tahun sama pertuduhan pertama. Kesalahan itu di bawah Seksyen 23/2 Enakmen Hutan 1968 dan boleh dihukum di bawah seksyen sama. Kedua-dua syarikat tersebut diwakili Peguam Ronnie Cham & Co. Bagaimanapun, pihak pendakwaan akan membuat rayuan dalam tempoh 14 hari bergantung kepada arahan Timbalan Pegawai Pendakwa Raya. Sementara barang yang disita akan dikembalikan dalam tempoh sama sekiranya tiada rayuan dibuat oleh pihak pendakwa. Kes tersebut difailkan Disember 2019 dan mula didakwa pada 20 Januari 2020 sebelum dibicarakan bermula Mac tahun sama. Meskipun menghadapi pelbagai cabaran menuntut ilmu ekoran penularan pandemik COVID-19, namun calon sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2021 tetap bersemangat memanfaat sepenuhnya sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR selain mengikuti kelas di sekolah mengikut norma baharu. Pelajar yang dihubungi memberitahu perkongsian para guru, rakan-rakan serta maklumat yang diperoleh melalui internet sangat membantu dalam persediaan menghadapi peperiksaan ini. Sepanjang berdepan musim pandemik ini, segalanya mencabar. Walaupun terdapat rintangan, saya tetap mendapat bahan-bahan untuk ulang kaji daripada mereka. Selain daripada mendapat bantuan guru, saya juga banyak menonton seminar teknik menjawab peperiksaan bagi subjek-subjek tertentu. Saya kini banyak membuat latih tubi di dalam buku-buku latihan yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Saya juga banyak menggunakan internet bagi melayari laman sesawang untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan pelajaran dan saya membuat nota supaya saya tidak lupa apa yang telah saya pelajari. Walaupun terpaksa menduduki peperiksaan SPM dalam norma baru ini, namun tidak mengganggu emosi dan persediaan saya untuk menghadapi SPM pada tahun ini. Pendudukan SPM ini sangat bermakna bagi saya kerana memberi masa kepada saya untuk membuat ulang kaji dan persediaan yang lebih rapi untuk menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Mereka berkata demikian ketika dihubungi RTM di Kota Belud. Seramai 35,246 calon bagi negeri Sabah akan menduduki SPM 2021 bermula esok.
Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK terus diadakan di lokasi strategik negeri ini bagi memastikan rakyat mendapat suntikan dos penggalak. Selain itu, program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids juga dimanfaatkan ibu bapa dengan membawa anak-anak mendapatkan suntikan vaksin sempena cuti sekolah ini. Menurut Pegawai Perubatan bertugas di Pusat Pemberian Vaksin PPV Mini ITCC Penampang, Dr. Muhammad Azizan Abdullah, sambutan dos penggalak serta vaksin kanak-kanak mendapat sambutan menggalakkan. Pada cuti persekolahan, anak-anak berada di rumah dan tidak menghadiri sisi persekolahan, dan ini merupakan masa yang bagus untuk ibu bapa membawa anak-anak masing-masing. Saya terus menasihati orang yang masih belum menerima dos penggalak untuk mendapatkan dos penggalak secepat yang mungkin. Okey, ini adalah untuk kepentingan diri sendiri. Kalau ada yang was-was itu, saya rasa tidak perlu risau, pergi ambil saja sebab ini untuk masa depan kita sendiri, masa depan untuk kita punya budak-budak, semua orang lah. Pergi ambillah vaksin. Bagi yang budak-budak ataupun yang walaupun sudah ambil vaksin atau orang-orang yang sudah ambil vaksin tapi elakkan area yang ramai ataupun yang padat lah. Sementara inilah. Saya ni bawa anak-anak sebab fikir bila cuti sekolah ni kita memang antara plan kita memang nak bawa anak berjalan. Saya pun mungkin hari nanti nak balik Semenanjung. Jadi antara kita nak jaga diorang, nak jaga daripada wabak ni, daripada pandemik ni adalah dengan maksudnya kita bagi vaksin supaya tubuh badan tu kuat. Imun mereka kuat dan saya rasa ibu-ibu kena berikhtiar tentang benda ni. Vaksin ni kan dia pandai turunkan antibody dia kan. So better untuk kita ambil lah. So at least macam ada protection kan. Kalau kita tidak ambil booster macam kita punya imun pun rendah. Gitu. So better ambil lah. Dalam pada itu, orang ramai terutama kumpulan berisiko dinasihatkan supaya mengurangkan pergerakan dan elakkan perjalanan yang tidak penting ketika musim cuti sekolah bagi menghentikan penularan COVID-19 yang serius. Pasukan Sabah FC menyasarkan untuk berada di kelompok 5 teratas tahun ini. Sasaran itu diyakini mampu dicapai dengan kehadiran pemain yang pernah beraksi bersama skuad Harimau Muda seperti Khairul Fahmi Cekmat, Dominic Tan dan Irfan Fazail. Pada tahun ini juga, Sabah FC turut menandatangani 3 pemain import baharu iaitu 2 dari Brazil dan 1 dari Jepun. Menurut pengurus Sabah FC Marzuki Nasir, pihaknya turut menyenaraikan 7 pemain bawah 21 tahun ke pasukan senior. Bakat-bakat tempatan yang kita ada di Sabah ini, 7 daripada 30 keseluruhan pemain yang kita register pada tahun ini merupakan pemain bawah 21 tahun yang kita angkat daripada tim junior ke tim senior pada tahun ini. Pada tahun ini barisan pemain yang kita ada cukup mantap dan berkualiti daripada junior kepada yang berpengalaman. Tambahnya, fasiliti bola sepak juga telah dinaik taraf terutama bilik salinan, stadium bola dan padang latihan. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam rancangan Kami Ba Ini di saluran TV1. Marzuki turut berterima kasih kepada Universiti Malaysia Sabah atas bantuan yang diberikan seperti kebenaran menggunakan gimnasium dan pusat pemulihan untuk tujuan pemulihan pemain. Sabah FC turut menyasarkan bermain dalam Piala AFC tahun hadapan. Baik, sekian berita dari Sabah. Lengkapkan vaksinasi dan dos penggalak anda. Utamakan SOP, elak tempat sesak. Saya Anissa Dollars kembali bersama Atika Naim di Angkasa Puri. Silakan, Atika. Terima kasih Anissa untuk perkembangan di Sabah. Seterusnya kita ke Sarawak. Antara tumpuan berita ialah kejayaan Polis Sarawak merampas dadah dalam 3 serbuan berasingan baru-baru ini. Perkembangan lanjut kita bersama Bu Mawin. Ya, Atika.
Polis Sarawak telah merampas dadah dianggar bernilai hampir 1.2 juta ringgit. Rampasan dadah jenis syabu dan ketamin itu hasil daripada 3 serbuan berasingan di daerah Pedawan dan Kuching pada Sabtu lepas. Pemangku Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta berkata, dalam serbuan terbabit 12,258 gram syabu dan 13,376 gram ketamin berjaya dirampas. Serbuan dilakukan di kaki 5 sebuah premis minuman di Jalan Penrison Batu 6.5, Syarikat Perkhidmatan Kurier di Jalan Tun Ahmad Zadi Edrus dan Kampung Bumbuk di Jalan Batu Kitang antara pukul 1.30 hingga 3 petang. Beliau memberitahu seorang lelaki warga tempatan berumur 27 tahun yang merupakan penganggur turut ditahan selain menyita sebuah kenderaan pelbagai guna dan sebuah motosikal. Suspek yang tidak mempunyai rekod jenayah lampau kini direman sehingga Sabtu ini. Jelasnya dadah berkenaan yang dipercayai diperoleh dari Semenanjung Malaysia untuk pasaran sekitar Kuching mampu memenuhi keperluan lebih 25,000 orang penagih. Datuk Manca berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak, Jalan Badruddin, Kuching pagi tadi. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh membawa kepada hukuman penjara seumur hidup dan sebatan. Seterusnya, istiadat angkat sumpah Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud telah berlangsung sebentar tadi. Baik, untuk mengetahui perinciannya, kita bersama Monica Geri yang berada di Bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak, Petra Jaya, Kuching. Monica, silakan. Terima kasih Buma di studio berita RTM Kuching. Ketika ini saya berada di Dewan Lapau, Dewan Undangan Negeri Sarawak Petra Jaya Kuching, di mana telah pun selesai sebentar saja tadi, iaitu istiadat angkat sumpah jawatan yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Pada istiadat angkat sumpah ini, upacara dimulakan dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg membacakan watikah pelantikan yang disampaikan kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah di Istana Negara semalam. Jadi sejurus menandatangani watikah pelantikan itu, Tun Pehin Sri Taib Mahmud mengangkat sumpah jawatan di hadapan Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Jadi ini merupakan penggal ketiga Tun Pehin Sri Abdul Taib dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengikut Perkara 1 Perlembagaan Negeri Sarawak dan juga merupakan Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang ketujuh setelah menggantikan Allahyarham Tun Abang Muhammad Salahuddin Abang Baring. Manakala lantikan pertama pada 1 Mac 2014 sehingga 28 Februari 2018, lantikan kedua pada 1 Mac 2018 sehingga 28 Februari 2022. Jadi kami di RTM Sarawak mengucapkan tahniah kepada Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud atas pelantikan bagi penggal ketiga memegang jawatan Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Itu saja yang dapat saya kongsikan Buma langsung dari Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kembali kepada Buma di studio berita RTM Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Monica atas laporan anda itu tadi. Terdahulu Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud selamat tiba di Hornbill Skyways di Kuching tengah hari tadi selepas menerima surat cara pelantikan semula sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara semalam. Pesawat khas yang membawa beliau dengan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib mendarat tepat pada pukul 1.17 tengah hari tadi. Beliau diiringi oleh Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Ketibaan Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud juga disambut oleh Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Sugambas, Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Jaul Sameon dan Pemangku Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta. Beliau dilantik semula bagi penggal ketiga sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak selepas dilantik pada tahun 2014.
Qori'ah dari bahagian muka Hajah Roziah Haji Ayub mendapat markah tertinggi dalam Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri kali ke-61 di Kuching malam tadi. Beliau memperoleh markah 94% sekaligus dinobatkan sebagai johan kategori Qori'ah, membawa pulang wang tunai RM10,000, piala pusingan, sijil serta pakej menunaikan umrah. Manakala bagi kategori Qori menyaksikan peserta dari bahagian Kuching, Muhammad Safwan Mahli menjadi johan yang turut menerima wang tunai RM10,000, piala pusingan, sijil serta pakej menunaikan umrah. Bagi pemenang hafazan Al-Quran pula, johan kategori wanita untuk juzuk 1 hingga 10 ialah Aisyah Yusof dan Nurul Izzah Mukali untuk kategori juzuk 1 hingga 20 dan masing-masing menerima RM3 dan RM4,000, piala dan sijil. Sementara itu, bagi hafazan Al-Quran kategori lelaki juzuk 1 hingga 10 dimenangi oleh Abang Hishamuddin Abang Sapuan, manakala untuk juzuk 1 hingga 20 oleh Muhammad Suib Anwar dengan masing-masing mendapat hadiah wang tunai RM3 dan RM4,000, piala dan sijil. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang mewakili Timbalan Premier Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan di Kuching. Bertemakan Manhaj Rabani Ummah Berkualiti, majlis itu akan menyaksikan seramai 23 peserta dari seluruh negeri yang mengambil bahagian pada kali ini. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran tersebut telah diadakan di Kuching bermula 25 hingga 28 selepas tertangguh selama 2 tahun berikutan penularan pandemik COVID-19. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Baik, terima kasih Buma untuk perkembangan di Sarawak. Dan selepas ini kita ke negeri Melaka. Jangan ke mana-mana. Seperti dijanjikan, kita ke negeri Melaka bersama Nora Shikin. Silakan Shikin. Salam keluarga Malaysia. Penggunaan katil unit rawatan rapi ICU hospital di Melaka bagi pesakit COVID-19 masih mencukupi dan terkawal walaupun sudah melebihi 50% setakat Ahad lalu. Jaminan itu diberikan Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh. Cakap ni di Melaka masih lagi dalam keadaan yang terkawal dan insyaAllah kita rasa bebanan pada frontliner kita pun tidaklah seperti yang sebelum ini. Yang sebelum ni kalau kita tahu bila ada kes yang meningkat sebelum ni, kadar katil ICU melebihi 200% dalam tempoh jangka yang singkat. Tapi hari ini walaupun lebih dari 50% tapi di kadar yang masih lagi kita boleh kontrol. Jelas beliau, masyarakat tidak hanya melihat kepada kadar ICU dan kadar jangkitan baharu COVID-19, namun perlu juga menilai kadar sembuh yang menunjukkan peningkatan daripada masa ke semasa. Ia sekaligus membuktikan keberkesanan pengambilan vaksin seperti yang disaran kerajaan. Kerajaan Negeri Melaka sedang mengenal pasti beberapa kawasan baharu bagi membina kilang pemasangan kenderaan elektrik selepas menerima 2 lagi tawaran syarikat pengeluar kenderaan elektrik dari China yang berminat menjadikan negeri ini sebagai platform membina kenderaan tersebut. Salah satu daripada syarikat berkenaan adalah pengeluar kenderaan e-hailing, manakala sebuah lagi syarikat pengeluar bas elektrik. Esko Perindustrian, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan Negeri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, cadangan tawaran telah diserahkan kepada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia untuk tindakan lanjut termasuk melakukan penilaian awal dan melihat potensi syarikat. Beberapa garis panduan baru yang akan diberikan oleh pihak MIDA di samping garis panduan yang sebelum ini boleh digunakan untuk mereka mendapat insentif-insentif yang telah diberikan oleh kerajaan pusat. Saya yakin bahawa pelabur-pelabur untuk membuka kilang EV di Melaka ini akan memberikan satu peluangan ekonomi yang terbaik kepada rakyat Melaka dan juga kerajaan negeri.
Bercakap kepada pemberita katanya pembukaan lebih banyak kilang pemasangan kenderaan elektrik di Melaka bukan sahaja akan meningkatkan nilai pelaburan negeri, malah membuka lebih banyak peluang pekerjaan baharu dan menggalakkan penggunaan teknologi baharu yang lebih efisien. Melaka menjangka sektor pelancongan kesihatan negeri kembali rancak sebaik sahaja pembukaan sempadan negeri jiran khususnya Thailand, Indonesia dan Singapura. Esko Pelancongan Kebudayaan dan Warisan Negeri Datuk Muhammad Jailani Khamis berkata pihaknya menyasarkan sekurang-kurangnya 1 juta pelancong dari negara jiran datang ke Melaka bagi mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Sebagai langkah awal, kerajaan negeri akan meminta bantuan institusi pengajian tinggi bagi membenarkan pelajar mereka menjalani latihan industri di hospital swasta dan hotel negeri ini. Melaka menyambut baik saranan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri untuk membuka sempadan pada negara-negara jiran khususnya segitiga itu Thailand, Indonesia dan Singapura. Kerana misi kita ke Jakarta itu hari memang target kita kalau tidak pun paling tidak pun buka lowongan untuk pelancongan kesihatan. 2-3 perkara antaranya ialah ramai warga negara Indonesia yang ingin berubat di Melaka. Permintaan itu sangat tinggi, malah ada tempahan sampai 2 tahun yang telah ditangguhkan tempahan itu. Hospital swasta di Melaka seperti Hospital Pakar Putra, Hospital Pantai dan Pusat Perubatan Mahkota antara menjadi tumpuan pesakit luar negara mendapatkan rawatan. Sekian paparan dari Melaka. Sebagai keluarga Malaysia, bersama-sama lindungi diri dan lindungi semua daripada COVID-19. Kembali ke Angkasa Puri untuk perkembangan lain dalam berita wilayah. Salam keluarga Malaysia. Baik, terima kasih Syikin untuk perkembangan di Melaka. Kehilangan seorang lelaki warga emas terjawab selepas mayatnya ditemukan terapung dalam sebuah parit pagi tadi. Korban banjir di Terengganu itu berlaku di Kampung Pasir Gajah, Kemaman, berhampiran Balai Polis Pasir Gajah kira-kira pukul 10 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata, mayat Rahim Deraman, 69 tahun ditemui oleh orang awam yang melalui kebetulan jalan berhampiran. Kehilangan mangsa disedari anak mangsa sejak petang semalam yang kemudiannya membuat laporan di Balai Polis kampung berkenaan. Superintenden Hanyan menjelaskan mangsa yang kemurungan selepas kematian isterinya sering merayau-rayau di sekitar kampung dan dipercayai terjatuh ke dalam sebuah longkang yang dipenuhi air banjir. Mayat dihantar ke unit forensik Hospital Kemaman untuk tindakan dan siasatan lanjut. Perkhidmatan Awam sentiasa mengadaptasi semangat keluarga Malaysia, keluarga perkhidmatan awam. Ia memerlukan setiap kementerian dan agensi untuk saling bantu-membantu dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan seterusnya memajukan negara. Kerajaan juga telah menggariskan agar sistem penyampaian perkhidmatan awam didorong oleh inisiatif baru melalui pendekatan seperti penerapan 5 nilai iaitu pantas, pengetahuan bertaraf dunia, memberi inspirasi, fleksibel dan berasaskan teknologi. Dalam memacu ekonomi digital Malaysia, kerajaan sentiasa memastikan sistem penyampaian perkhidmatan awam mendukung transformasi Malaysia menjadi peneraju ekonomi digital serantau agar dapat memupuk serta membina masyarakat yang lebih progresif. Kita perlu menyediakan platform perkhidmatan yang kukuh, holistik dan kalis masa hadapan. Pada masa sama, agenda pemulihan yang dirancang akan tetap diteruskan, terutama dalam mengurangkan kos sara hidup rakyat melalui pewujudan peluang pekerjaan dan memudahkan aspek perniagaan. Namun, beliau akui masih ada lagi ruang penambahbaikan penyampaian perkhidmatan kerajaan yang boleh dilaksanakan.
9 rakyat Malaysia yang dibawa keluar dari Kiev, Ukraine selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA kira-kira pukul 3.07 petang tadi. Mereka tiba dengan menaiki pesawat Qatar Airways. Sejurusiba mereka melakukan ujian saringan COVID-19 sebelum dibenarkan keluar ke balai berketibaan. Kumpulan ini meninggalkan Kiev melalui jalan darat pada petang 25 Februari dan memasuki sempadan Poland pada malam 26 Februari. Selain itu, Kedutaan Malaysia turut membantu membawa keluar seorang warga negara Singapura dalam misi ini. Ke perkembangan sukan, Malaysia bakal kehilangan 3 kilauan emas di Sukan Si Hanoi 2021 selepas tuan rumah Vietnam memutuskan tidak mempertandingkan kategori 45, 48 dan 51 kg acara Muay Thai. Presiden Persatuan Muay Thai Malaysia PMM Datuk Muhammad Shahnaz Azmi berkata situasi itu memaksa pihaknya menyerap masuk juara Muay Thai dunia Muhammad Rifdian Masdur ke dalam acara kickboxing 51 kg pada tamasya yang bakal berlangsung Mei depan. Rifdian yang merupakan juara bertahan bagi sukan Muay Thai kategori 48 kg merupakan sandaran utama menyumbangkan pingat emas. Justru Datuk Shahnaz meluangkan rasa terkilanya di atas tindakan Vietnam yang enggan menyenaraikan 3 kategori tersebut yang sebelum ini menjadi lubuk emas buat Malaysia di Sukan C. So saya dah maklumkan yang kita tidak ada meletakkan sebarang harapan pingat, tetapi kita yakinlah apa yang atlet kita boleh buat. Sementara itu, beliau turut menjelaskan atlet dari Iran Amir Ali Nasir bakal menjadi atlet naturalisasi pertama yang dipilih untuk mewakili Malaysia dalam acara Muay Thai. Ini adalah pertama kali kita akan hantar satu atlet naturalisasi daripada Iran yang baru dalam proses dapat warga negara. Dia dah duduk sini dekat 20-30 tahun untuk kategori 63.5 kilo. Seramai 9 orang atlet akan mewakili negara bagi sukan kickboxing, manakala 6 lagi atlet akan bertanding dalam acara Muay Thai. Sukan Si Hanoi 2021 bakal membuka tirai pada 12 hingga 23 Mei depan di Vietnam. Saudara, berita wilayah edisi 1 Mac berakhir di sini. Jangan leka teruskan amalkan SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia.